Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan terus berbicara berkaitan dengan kesepaduan, keharmonian dan juga perpaduan kaum dan juga agama. Apatah lagi kita ingin memasuki bulan Ramadan yang mubarak, Ramadan Al-Mubarak, bulan yang mulia, dan sepastinya kita ingin bersangka baik dan juga berlapang dada dengan rakan-rakan kita yang bukan Islam. Kita hidup dalam kepelbagaian di negara kita Malaysia ini, dan itu yang sering kali kita angkat, yang kita jadi satu aset yang boleh kita jual kepada negara-negara lain ataupun warga global yang lain, bahawa dengan kepelbagaian kaum kita masih mampu membangunkan Malaysia, sebuah negara yang muda, tetapi amat jarang kita dengar kita ada pertelingkahan kaum dan juga agama. Mungkin ada isu-isu yang terpencil tetapi masih dalam kawalan. Tetapi sejak dua menjak ini, terakhir mutakhir ini, kita dengar ada pihak-pihak cuba mengapi-apikan sentimen kaum dan juga sentimen agama yang melampau, seolah-olah kita sudah pun memasuki situasi tersebut apabila kuasa politik semakin dihakis persepsi mereka. Kelompok-kelompok Bumi Putera Islam tidak menjadi sebahagian besar dalam komponen kerajaan, dan juga ada suara-suara yang menidakkan kita perlu berlapang dada ataupun menziarahi rakan-rakan bukan Islam, termasuk menziarahi gereja, kuil dan seumpamanya. Semuanya menjadi isu besar sekarang. Tetapi kita sebagai warga yang bertanggungjawab, saya sebagai warga media yang bertanggungjawab, Awani ingin mengambil ruang ini, ingin mengangkat suara yang rasional, suara yang memeluk kepelbagaian, suara yang mengangkat madani, suara yang meraihkan suara-suara persepsi yang tidak betul itu perlu dibawa berbincang, bukan dilontarkan persepsi yang tidak betul dan mengapi-apikan sentimen agama dan juga kaum. Jadi rakan saya, saudara Faisal Aziz, yang kini sudah pun pulang dari lawatan yang amat signifikan dalam isu yang kita bincangkan ini, baru saja pulang dari lawatan di Kuil Emas ataupun The Golden Temple di Amritsar, India. Kita tahu ini merupakan macam satu pusat ibadat bagi kelompok Sikh, dan juga di situ juga tempatnya tinggal Dalai Lama, seorang tokoh agama Buddha yang dihormati masyarakat global, dan mereka baru saja melakukan diplomasi agama ini dan memakaikan songkok diplomasi ABIM kepada Dalai Lama. Jadi Faisal Aziz di talian sekarang. Assalamualaikum Faisal, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Terima kasih Awani, Saudara Ya, Nazri. Faisal, kebetulan kita berbincang tentang perpaduan, kesepaduan dan keharmonian, dan juga kita ingin menafikan Islamofobia itu dalam kita ingin memasuki gerbang Ramadan. Tetapi kita tidak putus asa untuk mengangkat topik ini dan naratif ini. Tapi bagi Faizal dan juga rakan-rakan ABIM, signifikan lawatan ke Amritsar ataupun The Golden Temple, dan kebetulan dapat, memang sudah dirancang sebenarnya, bertemu dengan Dalai Lama sebagai bingkisan awal. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya kami berkesempatan dalam lawatan ke India ini melawat 3 tempat agama, iaitu yang pertama di Golden Temple, kuil terbesar kelompok Sikh di Amritsar, India. Kemudian kita juga sempat melawat masjid di Dharamsala di India, dan juga di Palace of His Holiness Dalai Lama, iaitu tempat kediaman Dalai Lama di Dharamsala di India. Dan lawatan ini amat signifikan untuk kita sebenarnya membawa misi keharmonian kaum, yang mana yang penting untuk ABIM tekankan ialah kekhawatiran kita akan penyakit Islamofobia ataupun fobia terhadap Islam ini begitu besar, meluas, sehingga diluaskan menjadi penyakit global. Ia bukan lagi penyakit di barat, tetapi penyakit yang cuba untuk dipanjangkan ke wilayah-wilayah belahan Asia. Jadi itu sebab antara faktor kenapa penting untuk ABIM membawa isu menolak Islamofobia ini di peringkat belahan-belahan dunia Asia, termasuk menemui beberapa pimpin pelbagai agama untuk kita menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang damai, yang boleh menghargai kepelbagaian. Ya, apa yang lebih menarik apabila dikongsikan di laman sosial Faizal sendiri dan juga ABIM, apabila Dalai Lama, tokoh agama Buddha yang sentiasa meraihkan kepelbagaian, sentiasa meraihkan kemanusiaan dan juga
keamanan sejagat, dipakaikan songkok ABIM itu. Mungkin ini signifikan. Boleh Faizal terangkan signifikan maksud memakaikan songkok. Mungkin sebahagian mengatakan mengapa nak pakaikan songkok, dan dalam lama ada jubah dia tersendiri dan sebagainya. Faizal Aziz. Yang pertama, ia adalah simbol keutuhan hubungan antara ABIM dan juga pihak His Holiness Dalai Lama. Jadi songkok itu ialah songkok memang songkok pakaian rasmi ABIM sewaktu muktamar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ada culture kita sendiri. Bila kita sebut tentang kita mewakili Islam, kita mewakili Islam dalam konteks Asia Tenggara yang mempunyai keunikan yang kita harus tonjolkan ke peringkat global. Jadi songkok itulah pilihan yang terbaik bagi kita untuk kita berikan dalam konteks menghargai budaya Islam di alam Melayu. Selain juga kita juga memberikan Al-Quran terjemahan dan juga buku-buku yang diterbitkan secara bersama, khususnya melibatkan Islam and Buddhism, eco-dialog dalam isu alam sekitar, isu climate crisis, bagaimana Islam dan Buddhism boleh bersama-sama memainkan peranan untuk mengawal isu-isu perubahan iklim yang berlaku di dunia ini. Ya, tetapi dalam kataupun kenyataan yang dipostingkan oleh Faizal dalam pertemuan dengan Holiness Dalai Lama, sempat juga menyuarakan pendirian ABIM dan juga rakan-rakan yang termasuk dalam rombongan ini tentang apa yang berlaku kepada minoriti Islam di China, di Uyghur dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan apa lagi yang dikongsikan dan apa reaksi Holiness Dalai Lama? Baik, sebenarnya kita melihat reaksi positif daripada His Holiness Dalai Lama tentang isu keharmonian kaum, menolak penindasan, yang mana beliau menyebut berkali-kali bahawa dunia ini hanya ada satu, untuk kita kongsi secara damai, secara bersama untuk hidup dengan aman dan harmoni. Berkali-kali beliau mengulangi perkara tersebut, dan itu terkait dengan ketamakan manusia yang menindas manusia yang lain. Seperti mana yang kita bincangkan dalam isu Uyghur di wilayah Uyghur di Xinjiang, China, juga kita bawa juga isu-isu penindasan yang lain, tapi yang utamanya tentang isu Uyghur, yang mana memang beliau sendiri pun menyatakan bahawa beliau amat rapat ataupun amat mengenali tentang golongan-golongan Uyghur ini, kerana mereka ini sebenarnya dari segi tanah berjiran, Tibet dan Xinjiang itu tidak jauh. Mereka juga pernah mengalami penindasan oleh kerajaan Mao China dahulu, dan mereka mengetahui bagaimana peritnya masyarakat Uyghur yang ditindas oleh kerajaan China hari ini. Jadi mereka ni mengalami situasi yang sama dulu pada tahun 50-an, sehingga mereka dihalau dan mereka mengetahui, dan itu yang disebut oleh Dalai Lama. Beliau menyebut bahawa beliau akan merasa sakit dan juga sedih setiap kali bila mendengar ada penindasan yang dilakukan terhadap rakan baik beliau daripada etnik Uyghur. Faisal, amat signifikan dengan apa yang kita ingin perjuangkan. Selama ini ABIM dengan konsep Madani dan juga kosmopolitan Islam, hidup aman damai dengan kepelbagaian di negara kita ini, seringkali naratif ini cuba menongkak arus, kerana kita merupakan masyarakat majoriti di negara kita, termaktub dalam perlembagaan Islam sebagai agama rasmi, semuanya sudah ditentukan, ada hak-haknya dalam perlembagaan. Tetapi apabila kita mengangkat dialog, kita mengangkat hidup damai itu, seolah-olah kita berkompromi, seolah-olah kita mengiktiraf rakan-rakan yang sudah pun dah ada hak mereka mengamalkan agama mereka, mengamalkan nilai mereka, tetapi itu sepatutnya sudah cukup. Tetapi bukan dipuja, bukan diraikan, bukan kita datang ke kuil mereka, bukan kita menziarahi gereja mereka. Tetapi kalau kita keluar, kita lihat ini merupakan satu perkara yang biasa. Dan itu juga yang konsisten dilakukan oleh ABIM sampai ke tahap ke Amritsar, sampai ke kediaman peribadi Dalai Lama. Apa reaksi Faizal dengan kontradiksi masyarakat menerima satu tahap, mereka menerima, tetapi hal ini tidak boleh. Faizal, dalam hal perpaduan dan juga keharmonian agama dan juga kaum ini. Baik, saya melihat sebenarnya tidak ada masalah untuk kita mengadakan kunjungan ke mana-mana rumah ibadah. Cuma tinggal lagi mungkin kalau ada concern ataupun kerisauan, ia boleh diatasi dengan
program-program sebelum lawatan seperti briefing ataupun mungkin ada taklimat-taklimat tentang objektif lawatan, iaitu lebih kepada penerangan tentang agama. Sebab saya sebuah hari ini, dalam konteks dunia hari ini, kita terlalu polarized ataupun terlalu berpecah. Kenapa kita terlalu berpecah? Kerana kita hidup dalam situasi orang yang sentiasa menghukum. Kita suka menghukum tanpa kita mengenali orang tersebut. Ya. Kita kata orang tu A, B, C dan sebagainya, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang berlaku dalam konteks masyarakat tersebut. Jadi sebab tu bila mana kita melakukan kunjungan, ziarah, bukan hanya dalam konteks agama tapi dalam konteks kaum, budaya, barulah kita mengetahui mengapa mereka sekian. Barulah kita tahu sensitiviti mereka. Malah saya ingat sehingga hari ini ada juga orang kita yang menggunakan perkataan-perkataan yang sensitif bagi kaum lain. Kerana apa? Ya. Kerana mungkin bagi kita, kita tidak mahu untuk berlapang dada dalam konteks mengenali masyarakat lain ataupun untuk kita mengetahui sensitiviti mereka. Maka kalau kita gagal dalam konteks ini untuk kita dibina daripada awal, bagaimana mungkin kita nak bina sebuah masyarakat madani dalam konteks menghormati antara satu sama lain. Malah dalam Islam sendiri melarang untuk kita mencerca mana-mana kaum. Jadi sudah pasti untuk kita mengetahui lorong-lorong ataupun parameter-parameter, kita harus untuk mengenali mereka, mengenali budaya mereka dengan lebih baik. Di Faizal, samping mereka mengenali kita. ya, itu isunya. Pihak yang tidak mahu ini diraikan menganggap mengapa kita perlu beri muka, kerana mereka sudah pun ada ruang dan ada hak yang diberikan dalam perlembagaan. Sedangkan kita kelompok majoriti, kita sepatutnya mempertahankan apa yang kita ada dan tidak mudah berkompromi. Jadi mereka menggunakan sentimen minority majority dan mereka ini datang dari negara asal mereka, bukan yang asal datang daripada negara yang kita duduki sekarang. Jadi sentimen ini lebih berbentuk sentimen menjaga hak berbanding hanya kita, apa yang Faizal katakan tadi, meraihkan kepelbagaian dan mengenali antara satu sama lain. Jadi di mana orang kata pun sempadan yang boleh kita raikan supaya mereka memahami, tak salah kita bagi ruang sedikit ataupun meraihkan kepelbagaian ini, kerana kita lebih faham, lebih mengetahui, mengenali, lebih cinta, akhirnya kita akan meruntuhkan tembok-tembok berkaitan dengan isu ekonomi, isu pendidikan, isu berkaitan dengan perniagaan, kerana kita sentiasa menjadi satu masyarakat yang suka bersangka buruk ataupun rasa iri hati dengan apa yang kita tidak ada kepada orang yang lebih ada berbanding kita. Pandangan Faizal Aziz. Ya, sebenarnya kalau dalam temu ramah awal ni sebelum ni tentang Islamofobia, saya terangkan agak panjang tentang penyakit Islamofobia ini yang ditulis dalam satu report di UK pada tahun 1990-an, yang mana disebut antara faktor kenapa berlakunya Islamofobia ialah kerana wujudnya kelompok-kelompok narrow-minded di barat yang mereka melihat Islam itu dalam konteks yang sempit. Dengan ciri-ciri yang tertentu, antara ciri-ciri ni ialah disebut bahawa Islam ni suka menghukum, Islam ni tidak terbuka, Islam ni tidak meraihkan kepelbagaian, Islam ni tidak membangun peradaban manusia. Ini semua berlaku kalau kita fikir balik, kalau kita teliti, disebabkan sebahagiannya ialah disebabkan oleh sifat kita sendiri. Ya. Perangai kita. Kita yang menampilkan Islam itu sebagai eksklusif untuk orang Melayu contohnya. Sedangkan Islam itu ialah agama sejagat. Islam itu ialah agama untuk semua. Dalam saya sama, bila kita sebut tentang Islam itu agama yang tidak membangunkan peradaban, kadang-kadang kita sendiri melihat bahawa Islam itu tidak menghargai local genius, sesuatu yang baik dalam konteks masyarakat budaya tertentu untuk dibangunkan secara bersama. Bila kita sebut tentang Islam itu dilihat sebagai satu kanta yang sempit. Sebab kita sendiri gagal untuk bila mana kita menjadi kelompok majoriti, kita harus faham majoriti ialah dalam konteks kita safeguard ataupun kita menjaga hak-hak mereka yang minoriti juga. Dalam sama kita menghargai kepelbagaian dalam konteks budaya, agama dan sebagainya. Dan ini sebenarnya telah pun terangkum dalam Piagam Madinah. Peradaban Islam itu tidak akan dibina tanpa wujudnya sebuah masyarakat madani ataupun masyarakat Madinah yang diasaskan oleh Nabi SAW atas neraca cosmopolitan, neraca kepelbagaian, neraca untuk meraihkan keunikan terlalu banyak bangsa yang berada dan juga kepelbagaian agama di Madinah.
Ya, adakah Abim dan juga Faizal tidak merasa gusar? Mungkin ada setengah pihak di Malaysia ini akan melabelkan Abim ini terlalu liberal lah. Itu lagi satu lagi perkataan yang sering kali diangkat. Penggunaan yang mungkin tidak tepat, penggunaan istilah liberal. Abim ini terlalu terbuka dan tidak sensitif sifatnya kepada majoriti umat Islam di Malaysia. Apa pandangan Faizal? Ya, saya fikir sebenarnya kita pun sudah lali dengan label-label. Seperti benda yang kita sebut, kalau kita terlalu sempit dengan skop label-label, akhirnya kita tidak akan ke mana, malah penyakit Islamofobia tidak akan dapat diatasi, malah bukan cakap tidak dapat diatasi, tapi saya fikir Islamofobia itu akan terus menular, bukan hanya di barat, tapi juga di belahan Asia dan juga Asia Tenggara. Ya. Jadi sebenarnya, mungkin saranan saya juga kepada mereka yang ingin melabel, sebenarnya kita nak bawa Islam ni ke mana? Kita nak bawa imej Islam ni ke mana? Adakah kita selesa melihat masyarakat luar terus mengecam Islam, melihat Islam itu sebagai satu yang sempit, Islam itu terlalu menghukum, tidak ada pembangunan pembinaan teknologi, peradaban. Jadi apa niat kita? Akhirnya dia kembali kepada niat kita. Kita nak bawa dalam konteks Islam ini meniti ke arah yang bagaimana dalam konteks moden dan juga masa hadapan. Jadi Faizal dan rakan-rakan Abim tidak akan titik noktahkan inisiatif dan usaha-usaha kepelbagaian dan juga dialog peradaban, dialog agama ini? Ya, sebab yang pertama memang dalam Al-Quran pun sebut, Allah menyatakan bahawa kalau Allah nak jadikan manusia di bumi ini semuanya beriman, sudah pasti Allah akan lakukan. Betul. Tapi ada hikmah yang Allah letakkan mengapa adanya perbezaan agama yang harus kita raikan sebagai satu keunikan ciptaan Allah SWT. Dan yang kedua, dalam konteks kepelbagaian kaum, bangsa, Allah sebut lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenali. Bagaimana kalau kita nak kenal, kalau kita tidak terbuka untuk cuba untuk memahami mereka yang di sekeliling kita. Faizal, apa pengalaman yang paling berharga? Kerana saya pun agak iri hatilah, jealous juga walaupun mendapat undangan daripada Abim untuk turut serta dalam misi ke Amritsar ini dan juga ke Dalai Lama. Apa pengalaman yang tidak boleh dilupakan? Kerana pergi Golden Temple tu kot, pusat ibadah paling suci bagi kelompok Sikh di seluruh dunia, bukan hanya di India. Orang-orang Sikh di Malaysia pun mereka pun ingin ke sana satu hari nanti kalau mereka berkesempatan dan juga ada kemampuan. Begitu juga dapat berjumpa secara peribadi, dapat berinteraksi secara peribadi dengan Dalai Lama. Jadi dan dapat juga ke masjid besar di India. Kita tahu ini merupakan benua yang penuh dengan sejarah, benua yang penuh dengan konflik berdarah akibat kaum dan juga agama. Tetapi kita pergi ke center ataupun the epicenter kepelbagaian ini. Ya, sebenarnya kalau saya nak kaitkan, itulah keunikan Asia. Asia ini adalah sebuah komuniti yang beragama. Saya fikir kalau kita pergi ke Europe, mustahil untuk kita bertemu kepelbagaian sebegini. Tapi hanya sebuah negara yang namanya India, kita dapat bertemu dengan pemimpin Tibetan Buddhis, kita dapat bertemu dengan pemimpin agama Sikh dan juga pemimpin agama Islam. Itu tidak termasuk kunjungan ke Kuala Hindu kerana tidak sempat untuk dimasukkan. Jadi ini keunikan Asia. Kita adalah religious community. Dan satu, kalau saya nak sebut tentang journey ataupun perjalanan kita mengenali agama-agama lain ini, satu yang menarik ialah bila mana kalau pengalaman yang saya amat hargai ialah kita sendiri cakap dengan lidah kita kepada pemimpin agama-agama lain tentang Islam itu bagaimana. Kita sendiri menyebut bahawa Islam itu agama yang meraikan kepelbagaian dalam konteks sejarah, dalam konteks ketamadunan, dalam konteks menghargai hak asasi dan sebagainya. Kita sendiri yang Islam mudah ialah menyampaikan apa yang Allah sebut tentang wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apa yang kataan yang lebih baik melainkan kita menyebut tentang ataupun menyeru tentang jalan Allah. Walaupun mungkin tidak ada conversion, bagi kita pun jelas dalam konteks kunjungan ini niat utama kita ialah setidak-tidaknya untuk menerangkan tentang Islam dan untuk menangkis Islamofobia. Jadi sudah pasti ada peringkat-peringkat proses. Jadi itu saya fikir pengalaman yang amat berharga dan ditambah pula dengan situasi India yang tadi yang juga saudara Nazri sebut, sejarah yang amat besar, sejarah yang kepelbagaian yang begitu besar dan sebenarnya Islam itu tidak asing di India. Cuba tinggal lagi kerajaan India hari ini yang
agak ekstrim menolak Islam itu begitu janggal bagi orang India sendiri. Ya. Kerana India is nothing without Islam. India itu tidak ada uh, ketamunan yang besar yang orang sebut-sebut tanpa Islam. Menarik. Dengan meraihkan kedatangan Ramadan, ini juga seringkali kita angkat, inilah ruang untuk kita berinteraksi dengan rakan-rakan bukan Islam. Mereka juga faham Ramadan, mereka faham ada bazar Ramadan. Mereka suka datang beli belah makanan. Saya rasa kalau ke bazar tu majoriti kalau di bandar lah, ramai bukan Islam sebenarnya. Mereka lah yang akan merebut peluang merasai membeli makanan yang juadah yang jarang jumpa selain daripada bulan Ramadan. Tetapi lebih dari itu sebenarnya kita ingin satu tahap lagi. Di mana Abim dan juga rakan-rakan Faizal untuk mengambil ruang ini, kerana kita ingin bawa iftar tu apa itu puasa dalam konteks Islam, apa konteks berjaga malam, apa konteks kita membanyakkan amal ibadah sepanjang Ramadan ini. Jadi adakah ini ruang terbaik sebenarnya dalam pelbagai titik bengik politik sekarang sampai kita tutup ruang untuk menziarahi gereja ataupun umat Islam tercabar akibat hilang kuasa politik dan sebagainya. Mengapa inilah ruang yang terbaik, Ramadan Al-Mubarak? Ya, insyaAllah untuk Ramadan yang pertama Abim kita akan konsisten anjurkan program-program iftar dan juga penerangan tentang ibadat Islam bersama juga dengan muka Islam. Dan saya juga mungkin mengambil kesempatan untuk menggalakkan mana-mana NGO Islam, mungkin agensi-agensi Islam untuk menjadikan Ramadan ini ruang untuk kita mengadakan iftar secara bersama dengan muka Islam untuk kita, malah ini sesi interaksi yang terbaik sebenarnya. Betul. Untuk kita berkongsi. Kadang-kadang agak malu kalau ada orang bukan Islam dalam negara kita yang tak faham kenapa kita kena puasa, kenapa kita kena tunggu azan. Perkara ni sebenarnya Amat tidak asas sekali. lagi Ya, betul. amat kesal kalau masih lagi ada orang bukan Islam di Malaysia ni tanya tentang kenapa kita kena puasa, kenapa makan kurma kan, makan tamar. Ini sepatutnya soalan-soalan yang tak perlu lagi disoal. Jadi inilah ruang sebenarnya untuk kita ambil kesempatan untuk kita merapatkan hubungan dengan rakan-rakan berislam dengan mengajak mereka untuk kita raikan pesta Ramadan ni lah, terutama menerusi iftar secara bersama insya-Allah. InsyaAllah. Saya rasa kalau boleh lebih ramai komuniti kita, masjid dan peringkat surau, peringkat komuniti, jemputlah rakan-rakan jiran kita, komuniti kita datang ziarah masjid, tengok kita beriftar, makan mula dengan kurma, lepas tu mengapa kita perlu solat berjemaah, kenapa kita perlu berterawih selepas itu dan juga kita perlu bangun sahur dan sebagainya. Betul lah, kalau kita dah 60 tahun lebih merdeka, mengapa perkara-perkara asas untuk orang Islam mereka perlu tanya lagi, sedangkan kita ni yang majoriti yang sepatutnya boleh berkongsi pengalaman indah sepanjang menyambut Ramadan ini. Terima kasih Faizal Aziz, rakan saya Presiden Abim, berkaitan dengan keharmonian, perpaduan dan juga hidup bersama ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.